أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru di awal tajuk besarnya sembahyang berjamaah. Malam ini kita masuk pada satu tajuk kecil di bawah tajuk besar ini, ialah niat berjamaah, muka surat 176. Sebelum saya mulakan bicara tentang cerita niat berjamaah ini, saya nak buka majlis kita pada malam ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perintah pada kita. Apakah yang sewajarnya atau selazimnya kita buat bila kita mendengar azan. Sebab di situ ada, dalam hadis ini ada beberapa perintah daripada Nabi supaya kita buat ketika kita dengar azan sampai habis. Hadis bersumberkan sanadnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat daripada Muslim, hadis Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, nombor hadis ke-384, sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran summa sa'alullahu li alwasilah fa innaha manzilatun min ibadin fil jannah min ibadi fil jannah la tanbaghi illa li'abdillah la tanbaghi illa li'abdillah warju an akuna ana huwa faman sa'ala araju an akuna ana huwa faman sa'alani alwasilah halat lahu asyafa'ah yaumal qiyamah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum atau maksud hadis ini, sekiranya kalian semua mendengar azan yang disyariatkan, bukan semua azan ya tuan-tuan, azan yang disyariatkan, azan yang kita dengar secara live, secara terus, walaupun jauh dengan kita 1 kilometer dari tempat kita masjid, masih azan secara live kita dengar, kita masuk dalam hadis ini. Tetapi kalau kita dengar azan secara rakaman, itu tidak masuk pada perintah hadis ini. Itu bukan azan yang disyariatkan, itu secara pemberitahuan sajalah daripada azan. Itu bukan disyariatkan, bahkan itu adalah rakaman suara azan. Rakaman suara azan tak masuk. Maknanya apabila tuan-tuan dengar
azan kat radio, kat TV, kat telefon, kat pandai telefon sekarang azan, saya masuk waktu azan, saya masuk waktu azan, saya azan masuk waktu. Itu tak masuk hadis ni. Sebab itu bukanlah yang disyariatkan. Dalam hadis ini menyebut apabila kamu mendengar azan yang disyariatkan, maka sebutlah seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin itu. Maka sebutlah seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin itu. Maksudnya jawablah azan itu seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin. Kalau muazzin melaungkan Allahu Akbar, sebutlah, jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksudnya. Illa fi hil'atain, kecuali pada dua hil'atain, dua hayya ala salat dan hayya ala falah. Ketika melaungkan hayya ala salat, jawapannya ialah haukil la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala falah pun jawapannya haukil juga, la haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian pada azan subuh ada tasrif, as-salatu khairum minan naum, maka jawapannya ialah sadaqta wa bararta. Yang lain daripada tiga benda ni hendaklah kamu jawab seperti yang dilaungkan oleh muazzin itu. Itu perintah yang pertama, disuruhnya menjawab azan bila kita dengar azan, iaitu azan yang disyariatkan. Tetapi dia tidak dijawab azan pada azan yang bukan disyariatkan, seperti azan-azan rakaman dan sebagainya. Itu perintah yang pertama. Bila dah siap azan, dah siap kita menjawab azan, apa perintah yang kedua? Perintah yang kedua ni sudah terkubur, ramai orang tak buat, Pak Imam pun tak buat. Kena Pak Imam. Ya, apakah perintah yang kedua selepas kita habis mendengar dan menjawab azan? Summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Dah siap kamu menjawab azan, hendaklah kamu berselawat kepada aku sekali. Sebelumnya kamu berdoa selepas azan, hendaklah kamu berselawat kepada aku sekali. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalau kita tak nak sebut Sayyidina. Kalau nak sebut Sayyidina, no problem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perintah yang kedua ni, bila kita dah habis menjawab azan, perintahnya ialah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali selawat. Dan kemudian disambung oleh Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang berselawat kepada aku ketika itu sekali selawat, Allah yakni dengan malaikatnya berselawat kepada dia 10 kali selawat. Ketika itu kita sedang diselawatkan oleh Allah dan para malaikatnya dalam waktu ijabah. Sebab antara azan dengan iqamah itu waktu ijabah. Tiba-tiba waktu itu kita dapat selawat daripada Allah dan dapat selawat daripada malaikat. Dengan asbab kita berselawat kepada Rasul satu selawat, maka Allah dan malaikatnya berselawat kepada kita 10 kali selawat. Perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, summa sadallahu li al-wasilah. Kemudian tolonglah doakan untuk aku supaya aku dapat wasilah. Nabi minta tolong dengan kita, tuan-tuan, perempuan. Tolonglah doakan untuk aku supaya aku dapat wasilah. Al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Al-wasilah itu ialah satu tempat yang mulia di dalam syurga dan cuma layak diduduki oleh seorang hamba sahaja.
mudah-mudahan yang dapat duduk di tempat itu ialah aku. Kata Nabi SAW, al-wasilah ialah satu tempat yang sangat terpuji di dalam syurga, yang hanya layak diduduki oleh satu orang hamba sahaja, hamba yang termulia di kalangan hamba-hamba Allah. Doakanlah untuk aku, doalah kamu semua untuk aku, supaya aku dapat wasilah, dapat duduk di tempat bernama wasilah di dalam syurga itu. Ini perintah yang ketiga, supaya kita doakan kepada Nabi SAW. Disebut doa wasilah. Tapi bukan satu sajalah, sebab nanti kita akan ada hadis lagi macam manakah lafaz doa selepas daripada azan itu. Tapi dalam hadis ni perintah supaya berdoa selepas azan, mohon wasilah kepada aku. Wasilah itu ialah satu tempat yang sangat tinggi, sangat mulia di dalam syurga, dan dia cuma layak diduduki oleh satu orang sahaja. Mudah-mudahan akulah hamba yang dapat duduk di tempat itu. Habis. Kemudian sambung lagi doa hadis ini, faman sa'alali al-wasilah khallat lahu syafa'ah. Sesiapa yang istiqamah memohonkan kepada aku al-wasilah, maka wajib di atasnya itu balasanku, iaitu syafaat di hari akhirat. Kita doakan kepada Nabi wasilah semasa kita di dunia. Nabi janji, wajib aku akan beri syafaat kepada mereka di akhirat besok. Allahu Akbar. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan ada 3 perintah yang besar berkaitan dengan kita dengan azan. Pertama, hendaklah jawab azan, bukan sembang-sembang. Siri yang lalu saya dah sebutkan janji Allah kepada hamba-hambanya yang suka bercakap-cakap semasa azan dilaungkan. Ittakhadhuha huzwa wa la'ibah fa innahum qaumun la yaqilun. Sesiapa manusia hamba-hamba Allah yang terus bercakap-cakap ketika azan dilaungkan, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak berakal. Bahasa lembut, kaum yang tidak berakal. Bahasa kasarnya pun Allah tak nak guna bahasa kasar. Cuma kita je suka bahasa kasar. Bahasa kasar ni, kaum yang tidak berakal itu maknanya orang gila. Nak jadi gila, silalah bercakap-cakap ketika azan dilaungkan. InsyaAllah nanti jadi gila. Banyak gila lah, ada 100, 1001 macam gila ada. Pilihlah gila yang mana tuan-tuan tak. Tapi cakap-cakaplah mata azan. Allahu Akbar. Dan perintah yang kedua, supaya kita berselawat kepada Nabi, sekali selawat. Dan perintah yang ketiga, kita tolong Nabi doakan satu tempat untuk Nabi, iaitu al-wasilah di dalam syurga besok. Siapa yang buat benda ini, jawab azan, selawat dan doakan untuk Nabi al-wasilah, maka wajiblah dapat syafaat aku di hari akhirat besok. Yang jadi masalah ni, jawab juga, lepas jawab sembang lagi, lepas sembang jawab, lepas jawab sembang. Dia 2 dalam 1 atau 3 dalam 1. Itu baik tak payah jawab lah, sebab merosakkan. Bercakap-cakap ketika azan itu merosakkan. Ittakhazuha huzwa wa la'ibah. Itu kita berjauhkan sejauh-jauhnya. Jangan bercakap-cakap, terus fokus kepada jawapan. Bahkan dalam satu hadis yang lain pula, sesiapa yang berzikir ketika muazzin menyebut 4 kali asyhadu. Dalam azan tu ada 4 kali asyhadu. Asyhadu yang pertama dan asyhadu yang kedua, zikirnya ialah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, asyhadu yang kedua pun begitu juga, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu yang ketiga, wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina.
Asyhadu yang keempat pun begitu juga zikir kita. Wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinah. Siapa yang berzikir ketika 4 kali asyhadu itu, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dicampur dengan satu hadis, ada zikir di situ. Tuan-tuan lupa ke dah masa ke tak tahulah, sebab benda tu dah tergantung kat tiang tu dah 3 tahun lebih sampai pudar perkataan tu. Okey, sekarang dah ditutup dengan selawat Nabi untuk bulan puasa. Tak apa, esok buka, habis puasa esok buka balik. Macam tu. Allahu Akbar. Dan kemudian untuk mendoakan wasilah, datang lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadisnya itu ialah atau bunyi selawat, bunyi doa itu ialah merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kutip atau saya ambil daripada kitab Bahrul Madi. Doanya ialah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tapi ingat, sungguh-sungguh ingat dan buat sebelum Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ini kita buat apa? Selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian barulah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ini dia maksud wasilah. Doakanlah untuk aku supaya aku dapat wasilah di dalam syurga. Ini dia, ati Muhammadanil wasilah. Tapi ditambah lagi wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang baca ni bermula daripada menjawab azan, selawat kepada Nabi dan baca doa ini selepas azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajiblah orang itu dapat syafaat aku di hari kiamat. Kita sangat-sangat berhajat kepada syafaat Nabi di hari akhirat besok. Antara asbabnya untuk kita dapat selawat syafaat Nabi ialah kita istiqamah dengan 3 perintah ini ketika dengar azan. Jawab, selawat, doa. InsyaAllah apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia benar-benar berlaku. Kita dapat insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.